TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Nama saya Nisa K dan saya akan bersama-sama dengan adik-adik untuk episod Didik TV pada hari ini di Didik TV KPM. Seperti biasa, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Kalau boleh, duduk di rumah diam-diam kan. Kita jaga diri kita. Kalau ada keperluan yang penting, barulah kita keluar dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahap 2 dengan adik-adik kita. Jadi sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom sama-sama kita tonton profil beliau. Jom semua kita ucapkan selamat datang kepada Cikgu Rahimah Yaakob. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Cikgu, nervous ke Cikgu? Sikit. Sikitlah, tak ada apalah Cikgu. Okey je. Saya rasa kawan-kawan kita pun tak sabar-sabar nak belajar. Cikgu Rahimah merupakan guru bahasa Melayu dari SJKC Malim Melaka dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu SJK di mana topik kita adalah cintailah alam kita. Tetapi sebelum kita tanya Cikgu Rahimah apa yang kita nak belajar, mestilah saya nak ajak kawan-kawan saya masuk kelas, Cikgu. Boleh? Ya, betul. Okey, baiklah, jom kita nak persilakan rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka. Mana kawan-kawan saya? Hai semua, selamat pagi. Salam sejahtera. Okey, kalau boleh kita nak minta rakan-rakan, adik-adik untuk perkenalkan diri, boleh ya? Jadi jom kita mulakan dengan J Chong. Silakan J, perkenalkan diri anda. Salam sejahtera semua. Nama saya J Chong dari SJKC Malim. Boleh panggil saya J. Thank you, jom kita belajar bersama-sama. Jom. Thank you pula bahasa Inggeris pula. Ya, terima kasih, J. Kemudian kita ada adik Minci, silakan. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya ialah Chen Minci dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Minci. Baik, terima kasih Minci. Seterusnya silakan Emily. Selamat sejahtera murid-murid dan cikgu. Nama saya Emily Kwame Lee. Boleh panggil saya Emily. Saya dari SJKC Malim Melaka. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Kylie. Silakan Kylie. Selamat sejahtera. Nama saya Kylie Wang Yiting dari SJKC Malim. Baik, terima kasih. Seterusnya silakan Jing Ying. Selamat sejahtera cikgu dan kawan-kawan. Saya Teo Jini dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Jini. Baik, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Kun Chin. Silakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Lee Kun Chin dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Kun Chin. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka. Kak Nisa nak tanya adik-adik, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan bersemangat. Baiklah, cikgu, saya nak tanya sedikitlah apa yang kita nak belajar hari ini dengan topik cintailah alam kita, cikgu. Ya, dalam topik kita pada hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga alam sekitar, bagaimana bagi manusia untuk kita menjaga kebersihan dan apa yang berlaku pada alam kita sebelum ni. Ya, betul tu. Kita mestilah peka ya adik-adik apa yang berlaku di sekeliling kita, apa langkah-langkah yang kita nak ambil supaya kita pun dapat pastikan sekeliling kita ni bersih. Betul tak cikgu? Betul. Sebenarnya kena didik daripada kecil tahu benda ni supaya generasi akan datang menghargai alam sekitar. Betul, yang penting untuk kita menghargai alam sekitar. Sebelum kita teruskan pelajaran kita, saya ada satu video lah cikgu nak kongsikan dengan semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Di sini, saya nak beri peringatan tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar. Yang pertama, jangan buang sampah merata-rata. Buang sampah di dalam tong sampah. Yang kedua,
Jangan membakar sampah secara terbuka. Yang ketiga, dilarang menebang pokok sesuka hati. Yang keempat, kena berkongsi kenderaan untuk mengurangkan asap. Hai kawan-kawan, kita sedia kebersihan tau. Jangan buang sampah berata-rata. Sampah yang tidak boleh dihapuskan adalah kita sendiri. Hari ini kami akan menerangkan cara-cara menjaga alam sekitar. Yang pertama, kita haruslah membuang sampah ke dalam tong sampah dengan cara yang betul. Selepas itu, kita haruslah mengikat plastik sampah kemudian dibuang pada tong sampah besar. Dan juga perlulah menutup tong sampah besar supaya sampah tidak berselerak dan tidak mengeluarkan bau yang busuk. Iaitu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita ya cikgu. Dia bagi tahu kita apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga alam sekitar. Baik cikgu. Okey, baiklah. Itulah cara-cara menjaga alam sekitar yang sepatutnya kita lakukan. Ya, saya pasti rakan-rakan kita di Google Meet juga mereka ada cara mereka tersendiri untuk menjaga kebersihan dan juga alam sekitar. Baiklah, kita akan bertindak seketika sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kau lihat, kau lihat hari ini dan selamanya. Kau lihat itu, walau apa katanya. Oh, kau lihat selamanya. Mengertilah apa yang kami rasa, tak berkeyakinan apa yang dikatanya. Kami berbeza tapi hati kami tiada apa yang berbeza. Kau lihat, kau lihat hari ini dan selamanya. Jangan kau dengar mereka tak tahu saat Kembali menonton di Didik TV KPM bersama saya Nisakir dan kita ada Cikgu Rahimah serta rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita, saya nak jemput Cikgu Rahimah untuk sanitasi dahulu tangan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Okey, saya play ya Cikgu ya. Okey. Boleh pun sama yang di rumah kena. Ya, yang di rumah pun tangan. jangan lupa nak lakukan apa-apa sanitasi tangan anda. Dan sebentar tadi kita telah tonton satu video berkaitan dengan topik kita. Jadi jom Cikgu, kita boleh mulakan. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Nisa. Okey. Tadi kamu semua dah tonton kan video tadi tu. Boleh beritahu tu Cikgu tentang apa tadi video tadi tu? Siapa nak kongsikan apa yang anda tahu ataupun anda faham mengenai video tersebut? Apa yang kau dapat lihat daripada video tadi? Saya Cikgu. Silakan Kylie. Dahulu kurang pembangunan, tetapi sekarang semakin banyak bangunan. Bagus Kylie. Tahniah. Okey, seterusnya siapa yang nampak maklumat lain yang ada dalam video tadi? Boleh bagi tahu Cikgu dan kawan-kawan? Saya Cikgu. Okey, Jay Chong. Saya nampak banyak pokok
ditebang dalam hutan. Bagus je Chong. Apa kesan dia? Tiada tempat tinggal. Ya, haiwan tiada tempat tinggal. Ya, bagus je Chong. Terima kasih. Seterusnya, siapa lagi ada maklumat yang kamu dapat jumpa daripada video tadi tu? Saya. Ada dua-dua. Okey, bagi Kita mulakan dengan Minci dulu. Silakan Minci. Saya nampak ada orang membuang sampah ke dalam sungai. Ya, bagus. Orang Betul. buang Memang sampah ada dalam tadi orang buang sampah dalam sungai. Itu perbuatan tak bagus ya. Okey, terima kasih Minci. Okey, tadi Jingyi pun ada nak Jingyi, kongsikan. ada apa-apa maklumat yang nak kongsikan? Ais di kutub utara semakin cair. Ya, ais di kutub utara semakin mencair. Kenapa? Kerana pemanasan global. Okey, baiklah murid-murid, kita akan masuk kepada pelajaran kita hari ini. Okey, cikgu nak ajar tentang lestarikan alam sekitar, iaitu topik dalam buku teks kita. Cintailah alam sekitar kita. Okey? Baiklah, hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.2.2 bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Jadi biasanya murid-murid dah biasa buat ini dalam bahagian ulasan peperiksaannya, dia dah biasa buat belajar kat sekolah. So tak ada masalah. Okey, baiklah, cikgu akan terangkan kepada kamu semua apakah maklumat tersurat. Okey, baiklah, jom kita tengok. Maklumat tersurat ialah maklumat yang kita peroleh. Okey, maklumat kita peroleh dengan jelas melalui bahan grafik atau petikan. Okey, isi yang dinyatakan dalam gambar. Ya, maklumat tu ada dalam gambar. Okey, macam tadi video kan. So kamu dapat maklumat tadi daripada video tu. Okey, seterusnya maklumat yang telah diberi dan diperoleh dengan mudah tanpa kita perlu berfikir, bertanya atau apa, kerana semua dah dipaparkan dalam gambar ataupun video ataupun petikan. Okey, baiklah, seterusnya maklumat tersirat pula. Okey, apa itu maklumat tersirat? Isi atau maklumat yang tidak terdapat pada gambar. Okey? Murid perlu berfikir untuk mendapatkan idea berdasarkan isi tersurat yang diberi. Okey? Biasanya cikgu biasa ajar wujudkan soalan. Apa, mengapa atau kesan daripada isi tersurat itu tadi. Okey, sebagai contohnya, okey, kadang-kadang tengok gambar ni. Okey, bagaimana cara mencari isi tersirat dengan mudah? Okey, biasa cikgu pesan pada murid-murid macam ni kita wujudkan soalan, contohnya gambar buah-buahan atau makanan yang berkhasiat. Saya akan tanya apa tu? Mereka akan jawab itu makanan berkhasiat. Okey. Mengapa kita kena makan makanan berkhasiat? Mereka akan cakap kerana untuk menjaga kesihatan. Jadi dengan cara tu murid dapat membina isi tersirat sendiri. Baik. Okey, dan kesannya badan kita menjadi lebih sihat dan dapat mengelakkan pelbagai penyakit. Okey. Seterusnya. Okey, baiklah, kita akan masuk kepada isi pembelajaran kita yang pertama. Okey, murid-murid, dapat lihat tak dekat skrin TV ni? Okey. Okey, kamu dapat lihat maklumat yang ada pada gambar. Siapa boleh bantu cikgu beritahu apakah maklumat tersurat yang kamu dapat lihat? Kamu dapat lihat saja dari gambar ni. Apa dia? Siapa boleh bantu? Cikgu saya. Boleh. Silakan kunci. Silakan kunci. Asap berkepul-kepul di udara. Asap berkepul ke udara ya. Asap kilang dibebaskan ke udara. Lagi, apakah maklumat tersirat? Apa kesan dia, Kuncin? Bila dibebaskan asap ke udara, apa kesan dia? Udara akan tercemar. Bagus. Tahniah, Kuncin. Udara akan kotor dan tercemar. Jadi, apa kesan kepada manusia? Manusia akan sakit. Ramai manusia akan sakit kerana menghirup gas beracun tadi. Okey, setakat ni murid-murid faham tak apa yang cikgu ajar ni setakat ni? Okey, kalau faham sila angkat kad hijau. Angkat kad hijau. Terima kasih. Baik, okey. terima kasih. Saya teruskan Okey, kita terus pada gambar kedua. Okey. Gambar kedua, maklumat tersurat dan tersirat Murid-murid kena fikir apa tersurat dan apa tersirat dia ya. Okey, kita lihat gambar kedua ni. Okey, gambar apa? Betul-betul. Siapa dekat skrin ni yang boleh bantu cikgu? Gambar apa ni? Siapa tahu? Apa yang berlaku Siapa tahu ni? Saya. Okey, silakan Kylie. Sampah yang banyak di dalam sungai. Ya, betul. Sampah sarap yang banyak dalam sungai ya. Pembuangan sampah sarap dalam sungai. Ya, tepat sekali. Maklumat tersurat Kylie. Okey, baiklah Kylie. Apakah kesan
pembuangan sampah yang banyak ke dalam sungai? Hidupan di dalam sungai akan mati. Ya, betul. Tepat sekali. Ikan dan hidupan laut yang lain akan mati. Okey? Air sungai juga akan tercemar akibat pembuangan sampah. Okey? Dan juga berlaku banjir kilat. Bagaimana banjir kilat boleh berlaku? Okey, kerana bila sampah terlalu banyak akan menutup saliran air sungai dan seterusnya menjadikan banjir kilat sekiranya berlaku hujan lebat. Itu dia. Okey, baiklah, terima kasih Kylie, Tania. Seterusnya, gambar ketiga. Okey, siapa boleh bantu cikgu lihat gambar ni? Murid-murid di rumah pun juga boleh cuba tengok gambar dan fikir maklumat tersurat dia, ya. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Silakan, Jechong. Silakan. Saya nampak hutan terbakar dan banyak asap. Hutan terbakar, betul. Pembakaran hutan, tepat sekali. Dan banyak asap. Okey. Okey, Jechong. Jika banyak asap, apa kesan dia kepada manusia? Ramai orang akan sakit dan mati. Ya, ramai orang akan sakit dan mati. Okey, betul. Pertama sekali kesan dia lah jerebu. Okey, jerebu akan berlaku sekiranya pembakaran hutan ataupun pembakaran secara terbuka. Seterusnya, ramai manusia akan sakit. Contohnya batuk, lelah, kesukaran untuk bernafas. Ya, kesukaran untuk bernafas. Dan kita sentiasa memakai topeng ke mana-mana saja. Okey. Terima kasih, Jechong. Seterusnya, gambar seterusnya. Okey, baiklah. Siapa tahu ini gambar apa? Siapa? Cikgu saya. Silakan Jingyi. Pokok ditebang di dalam hutan. Betul tak? Jom kita tengok. Ya, penebangan pokok sesuka hati. Ya, boleh tak macam ni? Boleh tak Jingyi? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi, hutan juga diceroboh, okey? Buat pembangunan kan? Okey. Apa kesan dia Jingyi kepada manusia ataupun haiwan? Ataupun hidupan? Haiwan tiada habitat dan manusia tiada oksigen. Ya, sangat tinggi dia punya pemikiran betul. Haiwan kehilangan habitatnya dan kita manusia memerlukan oksigen. Bila banyak pokok ditebang, semakin kuranglah oksigen yang kita dapat. Betul. Okay? Hakisan tanah juga berlaku ya, kerana jika banyak pokok, akar akan mencengkam bumi. Jadi kita kurang berlaku hakisan tanah bila terlalu banyak sangat penebangan pokok secara terbuka. Jadi akan berlakulah hakisan tanah. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, gambar seterusnya. Siapa boleh bantu cikgu? Saya. Silakan Minci. Okey, Minci, kau dapat lihat apa Minci dekat skrin ni? Saya lihat ada pembuangan sisa toksik di dalam sungai. Ya, tepat sekali. Pembuangan sisa toksik dalam sungai. Okey. Adakah ni perbuatan yang baik, Minci? Tak baik. Okey. Apakah maklumat tersirat kesan daripada pembuangan sisa toksik dalam sungai tadi, Minci? Hidupan laut akan mati. Pencemaran air. Hidupan laut seperti ikan akan mati. Air tercemar. Manusia juga mendapat bekalan air yang tidak bersih. Okey. Selain itu manusia juga akan sakit kerana minum air yang sudah tercemar. Betul. Okey. Baiklah, seterusnya gambar ini. Siapa nak bantu cikgu? Siapa lagi? Yang boleh nampak apa gambar? Nak cuba. Okey, baiklah. Siapa? Emily. Okey, Emily, gambar apa Emily? Saya lihat ada banyak sampah sarap. Ada banyak sampah sarap. Dia terbiar, dia tidak diuruskan dengan baik. Betul tak? Okey. Okey, sampah sarap. Okey. Apakah kesan daripada perbuatan macam ni? Bila banyak-banyak sampah ni apa akan berlaku? Mendatangkan penyakit. Mendatangkan penyakit. Busuk. Yang pertama, bau busuk. Kita pun tak boleh tahan ni kalau bau sampah kan. Jadi ni kan pula dengan banyak macam tu lagi kita susah nak bernafas. Okey? Betul cikgu. Lepas tu datangkan penyakit melalui binatang-binatang yang tikus, lipas, lalat dan sebagainya. Sampah sarap ni cikgu dia menarik haiwan perosak. Ya, betul Nisa. Dia akan mendatangkan penyakit kepada manusia dan haiwan lain juga. Okey, sekarang ni penting untuk jaga kebersihan dan kesihatan, okey? Okey, baiklah. Okey, mencemarkan pemandangan. Betul juga tu kalau terlampau banyak sampah macam tu jadi
agak tidak bersih, negara kita pun akan kotor, jadi tak cantik. Okay? Sama macam kalau di tempat awam kan cikgu kan contohnya ada tempat tarikan tapi banyak sampah dah tak cantik. Betul. Kita pun dah tak ada semangat untuk pergi ke tempat tu kerana banyak sampah. Betul. Okey, tu saja gambar yang ni. Okey. Kemudian kita ada satu video yang kita ingin kongsikan bersama-sama. Video mengenai apa cikgu? Ni iklan terus ke? Tak apa. Okey, kita akan tengok video ini selepas ini. Jadi adik-adik setakat ini okey ya? Kalau masih okey, bagi Kak Nisa double thumbs up. Okey, kalau faham boleh angkat kad hijau tak? Angkat kad hijau. Okey. Terima kasih. Baik, setakat ni mereka faham apa yang kita telah pelajari, macam mana nak mendapatkan maklumat tersurat dan juga tersirat. Memandangkan kita masih ada waktu lagi untuk slot kita kali ini, jom kita tonton dahulu video yang telah disediakan. Pencemaran alam kini semakin berleluasa. Asap daripada egzos motosikal boleh mencemarkan udara. Kadang-kala kita tidak mematikan enjin motosikal ketika berhenti dalam masa yang lama. Enjin kereta juga tidak dimatikan semasa menunggu di tempat letak kereta. Asap daripada egzos kereta juga menyumbang kepada pencemaran udara. Lebih membimbangkan, jumlah kenderaan di jalan raya pada masa kini semakin bertambah. Bukan itu sahaja, asap daripada kilang dan pembakaran terbuka juga menjadikan udara kita semakin teruk. Punca utama pencemaran udara sebenarnya daripada sikap manusia itu sendiri. Jadi, apakah tindakan anda? Kita boleh berjalan kaki, gunakan monorail, feri, atau mengayuh basikal untuk menjaga kualiti udara kita. Anda sayang akan alam sekitar? Kongsikan idea anda bersama dunia untuk manfaat kita bersama. Baiklah, itu dia video yang telah kita pertontonkan tadi, di mana kita dapat lihat kan cikgu aktiviti bawa motor. Lepas tu kalau lepak-lepak tu tak pula tutupkan enjin, asap berkepul-kepul keluar ya cikgu ya. Semasa kita memberhentikan kenderaan pun kita tunggu seseorang, kita pun tak matikan enjin, jadi asap kenderaan tu akan mencemarkan lagi alam sekitar kita. Baiklah. Terima kasih juga pada Cikgu Iqbal yang membantu buat video. Ya, baiklah. Terima kasih Cikgu Iqbal di atas video tersebut. Kita akan berbincang berkenaan dengan video yang telah kita tonton sebentar tadi. Selepas ini, kita beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kekal menonton di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Rahimah serta rakan-rakan kita dari SJKC Malim Melaka. Cikgu, sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, kita ada tonton satu video cikgu mengenai orang yang bawa motor, mengenai asap yang mencemarkan alam sekitar dan juga amalan berbasikal cikgu. Jadi jom kita teruskan dengan pelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah, terima kasih Nisa. Okey, murid-murid semua, tadi kamu dah tonton kan video yang cikgu paparkan? Okey. Dalam video tu terdapat pelbagai cara manusia mencemarkan alam sekitar. Sebenarnya kesalahan ni adalah berpunca daripada manusia sendiri. Okey, kita sendiri yang akan mengubahnya. Okey, kita yang buat, kita juga akan membaikinya. Jadi bagaimana tu kita kena fikir. Okey, baiklah murid-murid.
Okey. Maklumat daripada video tadi. Okey, kamu dapat lihat kan video tadi? Dapat lihat kanak-kanak itu berbual tanpa menutup enjin motosikal. Jadi apa yang berlaku? Okey, bila menunggu kenderaan, enjin tak dimatikan, apa yang berlaku? Semakin banyak kenderaan di jalan raya, apa yang berlaku? Jadi sekarang boleh tak siapa-siapa bantu cikgu keluarkan balik apa maklumat yang kamu dapat daripada video tadi. Ya, kiranya macam maklumat tersurat lah cikgu kan? Ni tersurat. Ya, silakan. Silakan Emily. Okay, pencemaran udara daripada asap exhaust motosikal. Ya, pencemaran udara daripada asap exhaust motosikal. Kalau kita sendiri pun berdiri dekat exhaust motosikal lama-lama, kita pun akan pening kerana bau asap tu terlalu banyak. Tak tahan kan? Apatah lagi kalau kita sentiasa dikelilingi oleh kenderaan bermotor. Okey, seterusnya siapa boleh bantu cikgu? Terima kasih Emily. Okey, siapa lagi boleh bantu cikgu beri maklumat seterusnya yang kamu dapat lihat? Cikgu saya. Jinggi. Ya, Jinggi. Enjin kereta tidak dimatikan semasa menunggu di tempat meletak kenderaan. Ya, ini biasa terjadi. Biasanya kalau kita pergi ke kedai lebih daripada seorang, seorang akan turun dan seorang lagi akan turun dalam kereta. Biasanya tak matikan enjin kenderaan. Sebabkan itu, udara semakin tercemar melalui asap yang dikeluarkan. Okey, terima kasih Jinggi. Enjin tidak dimatikan semasa menunggu di tempat meletak kenderaan. Okey, seterusnya maklumat ketiga, siapa boleh bantu cikgu kat sini? Siapa? Saya cikgu. Silakan Jing. Jumlah kenderaan di jalan raya semakin bertambah. Jumlah kenderaan jalan raya semakin bertambah. Ya, betul tu. Kalau kita perhatikan semakin banyak kereta, semakin banyak motor. Jadi, setiap kenderaan bermotor mengeluarkan gas yang tidak baik untuk alam sekitar kita. Okey, seperti pengalaman cikgu dulu dekat Taiwan kan, mereka semua kurang menggunakan kenderaan bermotor ni. Dia mereka gunakan skuter elektrik. Skuter elektrik. Jadi tidak membebaskan gas yang berbahaya lah cikgu kan? Setiap kedai tu ada macam tempat cas motor. So student pelajar-pelajar di sana kebanyakannya menggunakan motosikal dan pengangkutan awam seperti bas. Okey, seterusnya maklumat keempat. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa boleh kongsikan maklumat seterusnya? Boleh kongsikan seterusnya? Dari video kita telah tonton tadi, ada? Ada tak? Okey. Ada asap kilang dan pembakaran terbuka menyumbang kepada pencemaran udara. Okey. Tadi yang gambar banyak-banyak tu, asap kilang dan pembakaran terbuka menyumbang kepada pencemaran udara. Okey, di negara kita. Okey, dan seluruh dunia lah. Okey, seterusnya daripada maklumat tersurat tadi. Okey, anda sayangkan alam sekitar? Kalau sayang, siapa sayang angkat kat hijau? Sayang tak? Saya tak ada kat hijau tapi saya tetap sayang jugalah alam sekitar. Ya, faham Kat hijau tu untuk faham sebenarnya. Setakat ni kamu faham tak bagaimana mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat? Faham ya? Semua hijau ya? Okey. Okey, baik. Okey, baiklah. Kalau kamu sayangkan alam sekitar, apakah cara kamu lakukan untuk menyelamatkan alam sekitar kita daripada terus tercemar? Siapa boleh bantu cikgu bagi idea? Kuncin? Kita boleh berjalan kaki. Berjalan kaki. Kuncin kata kita boleh jalan kaki cikgu. Berjalan kaki. Okey, selain daripada menjaga alam sekitar, berjalan kaki juga dapat mengekalkan kesihatan kita. Ya, kerana berjalan kaki boleh mengeluarkan peluh dan badan kita akan kekal sihat. Bersenamlah cikgu ya. Bersenam secara tidak langsung. Betul. Baik. Okey, seterusnya maklumat kedua. Siapa boleh bantu cikgu beri idea tersirat daripada video tadi? Ibu saya. Silakan Minci. Boleh menggunakan kenderaan awam. Menggunakan kenderaan awam cikgu. Ya, bagus Minci. Menggunakan kenderaan awam. Contoh kenderaan awam ialah seperti? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bagus, bas. Lagi? Siapa tahu apa lagi kenderaan awam? Ferry. Ya, bagus Kuncin. Ferry. Okey, bas, monorail, okey, LRT dan sebagainya. Okey, dapat mengurangkan asap.
Selain itu kita juga boleh berkongsi kenderaan ni murid-murid. Kita boleh berkongsi kenderaan jika kita tinggal berdekatan dengan jiran kita yang pergi tempat kerja yang sama. Ya, betul. So kita boleh berkongsi kenderaan dengan mereka. Tak adalah seorang satu kereta cikgu kan. Betul. Okey. Baik. Seterusnya, maklumat seterusnya. Anda sayangkan alam sekitar, apakah yang anda akan lakukan? Saya tahu, cikgu. Ya, Jay Chong. Kita boleh menggunakan basikal. Basikal. Menggunakan basikal. Kamu semua ada basikal? Ada. Saya suka. Jay-Chong suka ni basikal. Bagus. Basikal juga bagus untuk mengekalkan kesihatan selain menjaga alam sekitar kita, ya murid-murid? Betul. Okey, seterusnya, apakah cara lain untuk kita menyayangi alam sekitar kita ni? Siapa lagi boleh berikan? Kamu boleh bagi maklumat lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Tengah fikir. Cikgu, saya. Silakan, okay, Kylie. Patuhi arahan dan undang-undang. Ya, tepat sekali, Kylie. Kita mestilah mematuhi arahan dan undang-undang. Okey, kalau kita membuang sampah ke sungai, kita akan disaman ataupun perlu didenda, dibayar pembakaran terbuka dan sebagainya. Untuk akan diambil tindakan. Ya, ambil tindakan. Sebab tu kita kena sentiasa patuhi arahan untuk menyelamatkan alam sekitar kita demi generasi yang akan datang. Betul tu. Contoh kan cikgu, kalau kita pergi ke pantai kan, kita nampak papan tanda jangan buang sampah di sini. Jadi jangan buang sampah. Kalau nak buang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Ya, betul. Okey, terima kasih. Seterusnya yang lain. Ada tak maklumat lain? Ada lagi tak maklumat lain? Siapa lagi? Cikgu saya. Silakan, Emily. Emily. Kita semula supaya dapat mengurangkan kuantiti sampah. Kita semula, cikgu. Ya, tepat sekali. Bagus. Okey, kita semula sampah supaya dapat mengurangkan kuantiti sampah. Okey, seperti di sekolah kami sendiri, ya, setiap hari Jumaat akan ada hari kita semula di mana murid-murid membawa sampah mereka ke sekolah. Sampah seperti tong, botol, surat khabar, yang boleh kita semula. Ya. Mereka bawa ke sekolah dan kumpulkan di dewan. Kemudian cikgu-cikgu akan bertugas untuk mengasingkan bersama pengawas untuk asingkan sampah-sampah tu. Lepas tu akan ada lori datang untuk ambil sampah tu ke tempat pembuangan sampah. Jadi perlu dididik. Pendapat saya lah, kita semula ni memang sangat perlu didik sejak kecil lagi. Betul. So, kita tak akan buang sampah sesuka hati tanpa memikirkan boleh guna lagi ke tidak ke. So dengan cara ni kita dapat belajar bagaimana menyelamatkan alam sekitar kita. Betul tu. Jadi aktiviti ni boleh dimulakan dari rumah dan juga dari sekolah daripada peringkat yang muda ataupun yang lebih awal. Ya, untuk kita kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Betul, cikgu. Baik. Okey. Baiklah murid-murid, faham tak setakat ni? Kalau faham, angkat kad hijau. Angkat kad hijau anda. Wah, semua hijau. Ya, baguslah kawan-kawan kita ni. Kalau kuning tu dia kurang faham. Ada siapa kurang faham tak? Tak ada. Okey, bagus. Hijau, bagus. Okey, rasanya semua faham ya dan jelas. Okey, baiklah murid-murid, kita terus kepada buku teks kita. Okey. Yang di rumah juga boleh buka buku teks muka surat 83. Ya. 83. Okey, tentang tema kali ini kita belajar tentang lestarikan alam sekitar. Baik. Okey, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai makhluk untuk menjaga alam sekitar kita. Kalau tak kita yang jaga, siapa lagi yang perlu bertanggungjawab menjaga alam sekitar? Ya. Okey, generasi akan datang bergantung kepada cara kita menjaga alam sekitar kita hari ini. Okey, seterusnya murid-murid nampak dapat lihat dekat skrin, dekat PowerPoint ini ada beberapa maklumat. Okey, gambar pertama, siapa boleh tolong cikgu bacakan? Saya, cikgu. Silakan, Minci. Berbasikal ke sekolah. Berbasikal ke sekolah. Berbasikal ke sekolah. Ya, bagus. Okey, itu kira maklumat tersurat yang Minci nampak. Okey, seterusnya gambar kedua. Gambar kedua siapa nak tolong bacakan? Saya tahu, cikgu. Silakan, J. Kita boleh berbasikal ke tempat kerja. Berbasikal ke tempat kerja. Kalau kita lihat gambar kedua tu ada banyak kereta. Jadi daripada gambar tu murid-murid boleh fikir bagaimana untuk mendapatkan idea tersirat mereka selain daripada maklumat yang telah diberi.
Okey, tapi pendapat saya juga kalau nak berbasikal ke tempat kerja atau ke sekolah, pastikan rumah kita tidak terlalu jauh dengan tempat kerja atau sekolah. Kalau terlalu jauh pun akan mendatangkan bahaya juga kepada murid-murid sekalian. Betul. Kalau jauh boleh naik pengangkutan awam cikgu kan? Betul lah, boleh gunakan bas, tapi gunakan bas ataupun van sekolah. Baik. Okey, seterusnya siapa boleh beritahu maklumat seterusnya yang ada dalam gambar? Cikgu saya. Silakan, Jing Yi. Berbasikal ke pasar atau ke kedai. Berbasikal ke pasar atau ke kedai. Kita boleh amalkan macam ni untuk menjaga alam sekitar kita. Kerana jika kita semua menggunakan kereta, terlalu banyak kereta berada di tempat letak kenderaan. Jadi akan berlaku kesesakan. Betul. Kalau dekat-dekat tu bolehlah naik basikal atau jalan kaki cikgu kan? Betul. Kalau dekat-dekat boleh naik basikal. Baik. Okey. Seterusnya gambar keempat. Siapa boleh bagi tahu cikgu maklumat apa yang ditulis dalam tu? Saya cikgu. Silakan Kuncin. Menjimatkan bahan api. Menjimatkan bahan tepat api. sekali kunci, menjimatkan bahan api. Maksudnya berbasikal ini dapat menjimatkan penggunaan bahan api kerana kita tidak menggunakan petrol. Betul. Jadi kita hanya menggunakan tenaga kita untuk bergerak ke mana-mana. Okey, seterusnya baiklah murid-murid, di sini cikgu dapat simpulkan apa idea-idea yang kamu sebut tadi dalam slide ni. Okey, berbasikal ke sekolah, okey. Kita juga boleh berbasikal ke tempat kerja. Kita juga berbasikal ke pasar atau ke kedai. Akhir sekali dapat menjimatkan bahan api. Baiklah murid-murid, daripada isi tersurat ini, okey, kita nak cari maklumat tersirat daripada isi tersurat yang diberi. Okey, murid-murid dalam kelas cikgu ni, boleh bantu cikgu tak berbasikal ke sekolah? Apakah kebaikan dia? Siapa boleh kongsikan? Siapa boleh kongsi pada cikgu? Saya cikgu. Silakan Kylie. Kita boleh menghirup udara yang segar dan mengurangkan pencemaran. Ya, Tanya, tepat sekali, berjaya. Isi kamu tepat ya. Menghirup udara segar dan kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana tidak menggunakan kenderaan bermotor. Betul. Okey, dengan cara itu alam sekitar lebih bersih. Kita pun lebih enjoy dan seronok berbasikal berbanding menaiki kenderaan Okey. Seterusnya, kesesakan jalan raya dapat dielakkan. Okey, bagaimana kesesakan jalan raya dapat dielakkan? Tadi kita ada gambar yang kereta banyak tu kan. Jadi kalau kita menggunakan basikal, siapa boleh bantu cikgu? Kesesakan jalan raya dapat dielakkan jika kita gunakan kenderaan seperti basikal dan bas. Bagus sekali, tepat sekali. Jika kita banyak menggunakan kenderaan awam ataupun basikal ataupun kenderaan awam seperti monorail, LRT dan sebagainya, dapat membantu mengurangkan pencemaran. Okey, dapat mengelakkan kesesakan jalan raya yang berlaku hari ini. Betul. Okey. Baiklah. Siapa lagi boleh beri? Siapa boleh beri cikgu isi ketiga? Maklumat ketiga. Saya cikgu. Silakan Emily. Dapat mengurangkan kesesaan di tempat meletak kenderaan. Ya, kesesakan saya rasa dia dah cakap. Dapat mengurangkan kesesakan dan mengelakkan masalah parkir dan tempat meletak kenderaan. Okey, biasanya kan kalau kita pergi pasar raya ataupun tempat yang ramai orang, sudah tentulah banyak kenderaan. Jadi betul cikgu. Kan, saya berpusing-pusing kita untuk cari mencabar sungguh nak cari parking. Betul. Jadi dengan cara menggunakan basikal, okey, atau berjalan kaki atau kenderaan awam, kita dapat mengelakkan masalah parkir dan tempat meletakkan kenderaan. So memudahkan urusan orang lain juga. Baik. Okey, baiklah. Yang terakhir, siapa boleh bantu cikgu beri maklumat? Cikgu saya. Kita cuba. Minci, silakan. Kita boleh menjimatkan wang kerana tidak perlu membeli minyak petrol. Betul tu Minci sekarang dapat menjimatkan wang.
Okey, dan tidak perlu membayar untuk membeli minyak petrol seperti naiki motor, kereta atau sebagainya. Betul cikgu. Contohnya kan kalau kita tinggal berdekatan dengan kemudahan seperti pasar raya dan kedai, nak beli barang sikit-sikit tu bolehlah naik basikal. Betul. Kalau nak beli barang banyak sikit mungkin kita boleh gunakan kenderaan awam. Betul. Tak perlu fikir nak parking, betul tak cikgu? Betul. Kenderaan pun akan berkurangan di jalan raya. Baik. Murid-murid pun digalakkan meminta kebenaran ibu bapa jika kamu nak menggunakan basikal untuk ke mana-mana, okey? Betul. Pergi ke taman ke, pergi ke pasar raya, pasar kedai depan rumah ke apa ke, perlu minta keizinan ibu bapa terlebih dahulu. Betul. Dan adik-adik kalau naik basikal tu pastikan laluan yang digunakan tu selamat. Jangan pula main basikal tengah-tengah jalan adik-adik. Duduk di laluan yang disediakan. Baik cikgu. Ya. Okey, itu saja. Okey. Okey, cikgu dapat simpulkan maklumat tersurat dan tersirat daripada buku teks tadi. Okey. Okey. Maklumat tersurat kita tadi ialah murid menggunakan basikal untuk ke sekolah. Okey. Murid-murid menggunakan basikal untuk ke sekolah. Okey. Apakah maklumat tersurat seterusnya? Ramai orang berbasikal ke tempat kerja. Ramai orang berbasikal ke tempat kerja. Ya. Okey. Berbasikal ke kedai atau ke pasar tani. Dan isi keempat, menjimatkan bahan api. Daripada 4 isi dipaparkan, okey, kita juga dapat mengeluarkan isi tersirat, iaitu pertama, okey, menggunakan basikal untuk ke sekolah boleh menghirup udara segar dan mengurangkan pencemaran udara. Okey. Berbasikal ke tempat kerja pula dapat mengurangkan kesesakan jalan raya. Okey, kesesakan jalan raya dapat dielakkan. Okey. Berbasikal ke kedai atau ke pasar tani. Kita dapat apa? Mengelakkan masalah parking atau tempat meletak kenderaan. Ya, cikgu. Okey. Selain itu dapat juga mengurangkan asap kenderaan. Baik. Okey, seterusnya menjimatkan bahan api. Okey, menjimatkan bahan api dan tentulah dapat menjimatkan wang kerana berbasikal tidak memerlukan minyak petrol. Betul tu cikgu. Setakat ini kita dapat lihat rakan-rakan kita dapat memberikan maklumat tersurat dan tersirat dengan baik sekali. Kelas akan diteruskan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rahimah serta rakan-rakan saya dari SJKC Malim Melaka. Baiklah cikgu, jom kita teruskan dengan aktiviti kita cikgu. Silakan. Terima kasih Nisa. Okey. Baiklah, sebenarnya murid-murid, daripada apa yang kita dapat simpulkan hari ini, bagaimana kita sebagai manusia dapat menjaga kualiti alam sekitar kita supaya lebih baik. Okey, sebagai contoh di sekolah sendiri tadi saya dah sebut tentang program Kita Semula. Kita Semula ya. Bagaimanakah program itu diperkasakan di sekolah saya? Okey, saya boleh berkongsi juga. Okay. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Di sekolah kami juga selepas murid-murid bawa sampah tu, mereka akan dapat satu stiker. Stiker. Okay. Stiker tampal dekat dalam buku tu, menunjukkan berapa banyak stiker didapat perolehi, menunjukkan berapa banyak sampah yang dia telah berikan. Nanti akhirnya mereka dapat ganjaran. Siapa dapat stiker terbanyak tu akan dapat ganjaran. Kalau macam tu saya nak kena kumpul lah botol kan. Ambil botol ke yang kosong-kosong tu boleh kumpulkan dan hantar ke sekolah. Betul. Okey, cuba tanya pada murid-murid dekat studio ni, ada tak kamu terlibat dalam program alam sekitar tu, Kita Semula tu? Pernah tak kamu bawa sampah ke sekolah dan pergi Kita Semula? Siapa pernah? Siapa pernah? Semua angguk. Jadi saya nak tanya boleh cikgu? Boleh. Saya nak tanya kawan-kawan saya. Berikan contoh satu barang yang boleh di Kita Semula. Okey, saya nak tanya Jing Yi. Jing Yi, apa yang boleh di Kita Semula Jing Yi? Kertas.
Kertas. Okey, Jingyi dah jawab kertas. Emily, apa lagi barang yang kita boleh kitas semula, Emily? Tin. Botol tin. Tepat Tin sekali, aluminium. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak tanya Kuncin. Apa lagi yang kita boleh kitas semula? Surat khabar. Surat khabar lama. Baiklah, kita nak tanya Kylie juga, cikgu. Kylie, apa lagi yang kita boleh kitas semula? Ni botol. Botol plastik. Botol plastik. Okey, dan kita nak tanya J. Selalu kita semula apa? Majalah. Majalah pun boleh dikitas semula. Baiklah, itu banyak lagi sebenarnya kan kita boleh kitas semula. Banyak lagi program sebenarnya yang boleh kita lakukan daripada kita semula. Antaranya mengadakan pertandingan kelas terbersih, kelas tercantik, pertandingan kelas yang mengamalkan alam sekitar, penjagaan alam sekitar. Seperti mereka dalam kelas pun ada 2 tong sampah tau. 1 tong sampah biasa, 1 sampah yang satu lagi tu untuk kita semula. Untuk kita semula. Kertas putih dan kertas berwarna. Jadi didikan ni memang dah diamalkan sejak di dalam kelas. Betul. Supaya mereka di luar juga dididik dengan cara membuang sampah yang betul. Bukan semua setempat je. Betul tu cikgu. Cikgu, kalau kita lihat kan program kita semula ni tidak asing lagi di Malaysia dan kita telah diperkenalkan dengan tong sampah berwarna. Macam mana kita nak asingkan? Mungkin kita boleh sama-sama cikgu. Cuba kita tanya boleh kita ingat tak? Ingat tak? Warna tong sampah warna biru. Kalau warna biru untuk kita semula apa tu adik-adik? Siapa boleh jawab? Siapa ingat lagi? Siapa ingat? Kalau tong sampah biru tu kita ada 3 warna. apa? Biru, coklat cikgu. Coklat dan oren. Siapa ingat kalau warna biru kita nak kitas semula apa? Siapa tahu? Okey, yang botol warna apa? Botol plastik. Kalau botol plastik warna apa? Mereka tengah ingat ni. Tengah ingat sebab mereka biasa hantar ke sekolah cikgu kan. Untuk diasingkan. Kalau biru tadi kertas. Betul. Kalau botol plastik saya rasa warna kejap. Saya pun nak kena ingat balik cikgu. Saya rasa warna apa agaknya cikgu? Botol plastik apa? Untuk apa? Warna apa? Orange. Warna orange. Okey. Seterusnya. Satu lagi. Kalau untuk tin aluminium. Kalau tin aluminium. Mana apa yang kita boleh sebut? Kaca. Coklat untuk kaca. Okey, betul Jingyi. Tadi kalau tin aluminium tu untuk warna oren. Oren. Sebab kalau saya tak silap saya, warna oren tu dia berkongsi plastik dan juga tin aluminium cikgu kan. Yang warna biru untuk kertas dan kalau nampak tong coklat tu kita tahu botol kaca. Betul. Okey, agak-agaknya banyak tak stiker yang dah dikumpulkan, plekat? Banyak tak? Banyak tak adik-adik? Dah banyak ni, tak sabar nak dapat saya pun rasa canganan. berbangga kerana ibu bapa juga turut serta menggalakkan anak mereka untuk membawa sampan ke sekolah. Ada yang bawa botol minyak. Majalah lama untuk dikumpulkan dan kita semula di sekolah. Jadi ibu bapa pun memainkan peranan penting untuk sama-sama membantu dan menyokong usaha pihak sekolah dan juga dalam memupuk murid-murid untuk menjalankan aktiviti kita semula. Saya nak tanya pada J Chong, kalau di rumah kan apa barang yang di dapur yang J boleh kita semula? Macam itu plastik. Botol air minuman ya? Ya, botol plastik. Ya, botol plastik. Boleh banyak senang didapati di rumah kan cikgu kan. Okey, kita tanya dengan siapa lagi saya nak tanya ya? Saya nak tanya Emily. Selain daripada botol plastik, kalau di rumah tu apa yang Emily boleh bawa ke sekolah untuk kita semula? Kertas. Tapi jangan ambil buku yang masih boleh digunakan tau. Ambil majalah atau surat khabar yang telah pun digunakan. Dan cikgu, saya ada sedikit nak kongsikan dengan adik-adik di rumah. Selain daripada kita semula, botol plastik, botol kaca, kertas boleh digunakan kembali untuk tujuan yang lain. Ya, betul. Contohnya macam botol plastik kan. Kalau pembasmi kumani dah habis, saya boleh potong kepala botol ni dan jadikan tempat letak pen atau pensel atau buat pasu bunga untuk pokok saya. Okey, selain daripada kita semula, program lain yang biasa sekarang kita adakan ialah larangan penggunaan beg plastik. Penggunaan beg kita semula. Jadi murid-murid juga digalakkan untuk membuat beg kita semula sendiri, menggunakan kertas ataupun bahan lain
yang boleh digunakan untuk mengisi buku mereka. Ya, salah satu banyak cara untuk kita menjaga alam sekitar kita. Cikgu, dalam pada kita berbual-bual tentang langkah untuk mengital semula ataupun apa yang boleh dikital semula, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan, cikgu. Ya ke? Banyak pula kita fokus sangat tadi. Adik-adik pun tadi menjawab dengan baik dan mungkin kita boleh pergi kepada kesimpulan. Silakan, cikgu. Okey, jom murid-murid kita tengok kesimpulan daripada tersurat dan tersirat tadi. Okey, cikgu dapat simpulkan dalam 3 perenggan ini. Okey, seperti yang kamu lihat, cikgu nak tanya kamu, yang biru untuk isi apa? Siapa boleh jawab? Siapa tahu kalau ayat berwarna biru tu? Silakan, J. Biru itu isi tersurat. Ya, tepat sekali. Dan merah itu isi tersirat. Ya, tersirat. Terima kasih. Baiklah, saya nak seorang murid untuk baca perenggan 1. Siapa nak bacakan perenggan yang pertama? Saya. Silakan, cuba, J. Kawan-kawan, orang ramai juga digalakkan berbasikal ke sekolah atau tempat kerja. Amalan ini bukan sahaja dapat mengurangkan pencemaran udara, tetapi juga dapat mengurangkan pencemaran bumi. Di samping itu, kesesakan jalan raya yang teruk juga dapat dielakkan. Terima kasih, J. Bagusnya, double thumbs up untuk J. Tahniah, J. Chong. Bacaan yang jelas, okey? Dan berintonasi. Seterusnya, perenggan 2. Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu, saya. Silakan, Emily. Selain itu, orang ramai juga digalakkan berbasikal ke pasar atau ke kedai. Amalan ini dapat mengatasi masalah parkir atau tempat meletak kenderaan. Ya, bagus juga, Emily. Double thumbs up juga untuk Emily. Bacaan yang jelas. Ya, terima kasih. Emily. Seterusnya, siapa boleh bantu cikgu baca perenggan terakhir? Cikgu, saya. Silakan, Jingyi. Silakan, Jingyi. Suara yang comel. Basikal tidak memerlukan bahan api seperti petrol atau diesel. Oleh yang demikian, amalan berbasikal dapat menjimatkan penggunaan bahan api yang merupakan sumber alam yang berharga dan menjimatkan wang. Sama-samalah kita menjaga kebersihan alam sekitar kita untuk generasi yang akan datang. Wah, baguslah. Terima kasih. Double thumbs up juga. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid. Begitu tadi kesimpulannya maklumat tersurat dan tersirat yang kita dapat kumpulkan daripada petikan di muka surat 83 tadi. Baiklah. Baiklah. Siapa pernah dengar lagu Doraemon? Wah. Siapa sini peminat Doraemon? Saya, cikgu. Saya minat, cikgu. Jom kita nyanyi sama-sama lagu Doraemon menggunakan lirik lagu yang dicipta oleh cikgu sendiri. Okey. Jom kita nyanyi sama-sama. Semua ada patung Doraemon tak? Semua ada patung Doraemon tak? Okey, baiklah. Sebelum kita nyanyikan, siapa ada patung Doraemon? Sebelum kita nyanyikan lagu ini kan, cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Rahimah di atas sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Bahasa Melayu SJK berkenaan dengan tema Cintailah Alam Sekitar. Dan terima kasih kawan-kawan kita dari SJKC Malim Melaka juga kerana anda sungguh aktif dan bersemangat untuk belajar. Diharapkan yang di rumah pun dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kita akan akhiri episod kali ini dengan nyanyian lagu lirik yang telah disediakan oleh Cikgu Rahimah sendiri. Jadi kita akan jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye semua. Jadi jom kita nyanyi lagu. Jom, cikgu. Okay, jom. Okey, angkat Doraemon semua. Angkat Doraemon semua. Marilah kita semua jagalah kebersihan, selamatkanlah alam sekitar kita. Mari guna basikal, udara akan bersih, tiada asap kotor dan tidak sesak. Kendaraan bermotor terlanggar asap, busuknya. Amalkanlah, jaga kebersihan negaraku.
KPM